Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, pada pertemuan kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan contoh-contoh penggunaan praktis dari bahasan yang kita bahas minggu lalu tentang loisir et sujet. Saya memberikan judul di dalam bahasan saya dengan Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Moi, j'aime faire du jardinage. Ya, saya memberikan judul di sini. Apa yang kalian suka kalau weekend? Kalau aku suka berkebun. Nah, jadi bahasan ini nanti kita akan berbicara mengenai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam waktu tertentu. Oke, kita lihat detailnya sekarang ya. Baik, di dalam bahasan ini nanti saya akan membahas ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama kita akan mempelajari demander des activités, bertanya mengenai aktivitas-aktivitas di waktu tertentu. Kemudian kita akan bertanya, kalau kita ditanya berarti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian kita juga akan menyatakan un sujet, dire un sujet, atau menyatakan harapan tentang aktivitas. Dan yang terakhir kita akan pelajari mengenai proposer une activité, menawarkan sebuah aktivitas di waktu tertentu. 4 hal ini tidak akan saya bahas satu persatu, tapi akan saya kombinasikan dalam suatu konteks, sehingga nanti kita bisa lebih komprehensif dalam memahami konteks penggunaan bahasan atau topik ini. Baik, coba sekarang perhatikan contoh saya yang pertama. Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Dalam contoh pertama ini, saya bertanya dengan menggunakan qu'est-ce que, apa? Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Yang saya tanya adalah kamu suka melakukan apa? Sehingga faire-nya saya berikan bold dengan merah. Keterangan waktu yang saya gunakan adalah le soir. Dengan artikel defini le soir berarti makna pertanyaan ini adalah aktivitas apa yang kalian suka lakukan apabila di sore hari? Perhatikan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Jawabannya pertama, j'adore regarder la télévision le soir. Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? J'adore regarder la télévision le soir. Pertanyaan faire dijawab dengan aktivitas yang sama, yaitu dengan menggunakan verba regarder. Kemudian vous aimez dijawab dengan menggunakan kata kerja j'adore atau adorer. Jawaban yang kedua, moi, j'aime bien rester à la maison et ne rien faire. Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Moi, j'aime bien rester à la maison et ne rien faire. Faire dijawab dengan rester dan ne rien faire. Rester dan ne rien faire adalah bentuk infinitif. Tinggal di rumah dan tidak melakukan apapun. Kata kerja aimer dijawab dengan kata kerja aimer juga, tetapi dengan penambahan adverbial bien. Kemudian kata moi di situ adalah penekanan dari subjek je. Moi, j'aime bien rester à la maison et ne rien faire. Kalau jawaban yang pertama tadi diulang keterangan waktunya, maka di jawaban yang kedua di sini tidak ada pengulangan keterangan waktu karena konteksnya sudah jelas. Jawaban yang ketiga, moi aussi, j'aime rester à la maison pour faire mes devoirs. Moi aussi, j'aime rester à la maison pour faire mes devoirs. Kata faire atau pertanyaan aktivitas faire dalam pertanyaan Qu'est-ce que vous aimez faire le soir dijawab pada kalimat yang ketiga dengan menggunakan rester à la maison. Kemudian kata faire pada kalimat berikutnya pour faire mes devoirs, di situ tidak saya berikan tanda merah karena faire mes devoirs bukan jawaban dari aimer faire pada pertanyaannya, tetapi merupakan keterangan dari rester à la maison. Jadi kenapa dia tinggal di rumah? Karena faire mes devoirs, karena dia ingin mengerjakan tugas atau PR-nya.
gitu ya. Sekarang perhatikan kata yang di awal kalimat ada kata moi aussi, saya juga. Kenapa di situ ada jawaban moi aussi? Kata moi aussi adalah menekankan pada je dan dia ingin menyampaikan hal yang sama berkaitan dengan konteks jawaban yang kedua. Jadi di sini kita berpikir ada 3 orang, kemudian orang yang kedua menjawab dia lebih suka atau suka tinggal di rumah, maka orang yang ketiga juga menjawab dengan moi aussi, me too, begitu. Oke, sekarang saya coba untuk membaca konteks kalimat ini. Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? J'adore regarder la télévision le soir. Moi, j'aime bien rester à la maison et ne rien faire. Moi aussi, j'aime rester à la maison pour faire mes devoirs. Gitu, ya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah 1. Apabila kita menggunakan keterangan waktu le pada adverbial waktunya, maka susunan gramatikal yang kita gunakan adalah subjek diikuti 4 verba, yaitu verba aimer, adorer, préférer, atau détester sesuai dengan pilihan yang nanti akan kita jawab, diikuti dengan verba sebagai penunjuk aktivitas dan verba tersebut dalam bentuk infinitif, yaitu verba yang kita temukan di dalam kamus, diikuti dengan keterangan waktu sesuai dengan pertanyaannya. Keterangan waktu ini fakultatif, bisa digunakan kembali atau tidak. Contoh, j'adore regarder la télévision le soir. Subjek yang digunakan adalah je. 4 kata kerja di sini muncul dalam kata kerja adorer, dikonjugasikan sesuai dengan je. Kemudian verba sebagai penunjuk aktivitas adalah regarder la télévision. Dan keterangan waktu diulang di sini dengan kata le soir. J'adore regarder la télévision le soir. Oke. Perhatikan contoh saya berikut ini. Qu'est-ce que vous aimez faire ce soir? Qu'est-ce que vous aimez faire ce soir? Kata bantu tanya yang saya gunakan masih tetap qu'est-ce que, apa. Kemudian yang saya gunakan masih tetap menggunakan aimer faire. Kemudian keterangan waktu saya rubah dengan menggunakan ce soir. Apabila keterangan waktu yang digunakan dengan adjektif demonstratif se, ataupun set, maka makna di dalam kalimat ini adalah makna yang lebih khusus. Khusus menunjuk pada waktu ini atau sore ini. Apabila makna yang dimaksudkan lebih khusus, maka perhatikan jawaban-jawaban yang ada. Qu'est-ce que vous aimez faire ce soir? J'aimerais aller chez mes parents ce soir. J'aimerais aller chez mes parents ce soir. Kata aimer faire dijawab dengan menggunakan aimerait, dipengaruhi karena penggunaan ce soir atau sore ini. Perhatikan jawaban yang kedua. Moi, j'aimerais dîner avec ma petite amie. Moi, seperti tadi, moi adalah penekanan dari subjek je. Moi, j'aimerais dîner avec ma petite amie. Aimer faire dijawab dengan menggunakan aimerait. Dia lebih suka untuk apa sore ini? Maka sore ini dia berharap atau dia akan dîner, makan malam. Jawaban yang ketiga, je voudrais regarder un concert de la musique. Je voudrais regarder un concert de la musique. Aimer faire dijawab dengan menggunakan je voudrais. Saya ingin. Ingin apa? Regarder un concert de la musique. Sekarang kita lihat konteksnya. Apabila dalam contoh yang pertama tadi, qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Kalau sore hari melakukan apa? Maka dia lebih suka tinggal di rumah. Kalau sore hari dia tinggal di rumah saja, tidak kemana-mana. Tetapi sore ini, j'aimerais
aller chez mes parents. Sore ini, malam ini, dia khusus sore ini, dia akan aller chez mes parents. Dia akan mengunjungi orang tuanya. Pada jawaban yang kedua, sore ini, j'aimerais dîner avec ma petite amie. Kalau biasanya tinggal di rumah, makan malam di rumah, maka malam ini, j'aimerais dîner. Dia ingin makan malam dengan pacarnya. Kalau biasanya dia rester à la maison et regarder la télévision kalau sore hari, maka sore ini je voudrais regarder un concert de la musique. Karena ada konser musik, maka sore ini je voudrais. Dia ingin sekali melihat konser musik. Konteks itulah yang berbeda di dalam le soir dan ce soir. Oke, perhatikan catatan berikut ini. Jadi sekali lagi, apabila keterangan waktunya menggunakan adjektif demonstratif se, set, ataupun se, maka susunan kalimatnya adalah subjek diikuti dengan aimer ataupun vouloir yang dikonjugasikan dengan bentuk kondisional, diikuti tetap dengan verba sebagai penunjuk aktivitas dengan bentuk infinitif, diikuti dengan setong ataupun keterangan waktunya sebagai fakultatif, boleh diikuti lagi ataupun tidak. Maka contoh kalimat j'aimerais aller chez mes parents ce soir. Subjeknya adalah je, kemudian diikuti dengan verba aimer yang dikonjugasikan kondisional menjadi j'aimerais. Verba yang dilakukan adalah aller chez mes parents dan keterangan waktunya diulang dengan ce soir. J'aimerais aller chez mes parents ce soir. Oke. Perhatikan catatan saya yang kedua untuk qu'est-ce que. Qu'est-ce que apabila digunakan dengan menggunakan keterangan waktu le, adjektif demonstratif se ataupun definitif le, bisa kita ganti dengan menggunakan quoi dan konteks kalimatnya menjadi less formal. Qu'est-ce que vous aimez faire les vacances? Qu'est-ce que vous aimez faire les vacances? Qu'est-ce que kita ganti dengan quoi, kita letakkan setelah aimer faire, kalimat yang lainnya sama, vous tetap sama, sehingga kalimat menjadi vous aimez faire quoi les vacances? Vous aimez faire quoi les vacances? Dari kalimat yang awal tadi, qu'est-ce que vous aimez faire les vacances? Qu'est-ce que vous aimez faire les vacances? Vous aimez faire quoi les vacances? Maknanya sama. Apa yang kalian suka lakukan kalau libur? Bedanya di sini adalah qu'est-ce que vous aimez faire les vacances adalah konteks yang formal, sedangkan dengan penggantian quoi menjadi konteksnya lebih less formal atau lebih akrab. Vous aimez faire quoi les vacances? Demikian juga apabila qu'est-ce que berada di dalam konteks yang memang informal atau konteks yang lebih akrab, bisa juga kita ganti dengan menggunakan quoi dan tidak merubah makna ataupun ragam kalimatnya. Qu'est-ce que tu aimes faire ces vacances? Qu'est-ce que tu aimes faire ces vacances? Tu aimes faire quoi ces vacances? Ya. Qu'est-ce que tu aimes faire ces vacances? Tu aimes faire quoi ces vacances? Maknanya sama. Karena perubahan ini tidak merubah makna, hanya merubah bentuk formal ke less formal, maka aturan untuk menjawabnya sama, mengikuti aturan-aturan yang tadi sudah kita bicarakan. Oke, kalau tadi saya memberikan contoh dengan menggunakan kata bantu qu'est-ce que, maka sekarang kita melihat keterangan waktu yang kedua adalah est-ce que, yaitu dalam penggunaan kalimat interrogatif untuk makna yes/no question. Est-ce que ataupun qu'est-ce que akan berubah menjadi quel ataupun qu'il apabila diikuti dengan subjek il atau elle jamak ataupun tunggal. Sehingga dalam konteks ini saya menggunakan elle sehingga pembacaannya menjadi est-ce qu'elle aime faire du sport le dimanche matin? Est-ce qu'elle aime faire du sport le dimanche matin? Est-ce qu'elle aime faire du sport
le dimanche matin? Est-ce qu'elle aime faire du sport le dimanche matin? Kemudian jawabannya, perhatikan gambar berikut, maka jawabannya menjadi oui, bien sûr, elle adore faire du yoga. Oui, bien sûr, elle adore faire du yoga. Et toi, est-ce que tu aimes faire du sport? Et toi, est-ce que tu aimes faire du sport? Le dimanche matin? Non, je préfère dormir. Ya. Dalam konteks ini, karena nilai jawaban adalah yes no question dengan menggunakan aturan subjek yang sama, saya tidak mengulang kembali. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah apabila kita menjawab dengan we, maka susunan kalimatnya adalah susunan kalimat positif atau kalimat afirmatif. Sedangkan apabila jawabannya adalah negatif, kita menggunakan no, dengan nanti susunan kalimatnya adalah kalimat negatif. Dalam pertanyaan yang kedua, et toi, saya menggunakan pronom tonik atau pronom penekanan, kata ganti penekanan di sini. Karena ingin bertanya dengan tu, maka penekanannya menjadi toi. Kalau tadi je menjadi moi. Kalau tu menjadi toi, kalau il menjadi tetap lui, elle tetap elle, nous tetap nous, vous menjadi vous. Ya, nanti silakan di recall lagi bahasan mengenai hal tersebut. Baik, saya baca sekali lagi konteks ini. Est-ce qu'elle aime faire du sport le dimanche matin? Oui, bien sûr. Elle adore faire du yoga. Et toi, est-ce que tu aimes faire du sport le dimanche matin? Non, je préfère dormir. Ya. Baik, saya berikan contoh yang lain di sini. Kalau tadi kita menyebutkan dengan menggunakan keterangan waktu yang lebih general, maka saya memberikan di sini keterangan waktu yang lebih khusus atau lebih definitif. Misalnya, kita mempunyai rencana untuk weekend kita mempunyai rencana untuk camping di weekend ini. Nous aimerions faire du camping ce weekend. Ya, kemudian kita ingin mengajak teman kita. Alors, tu voudrais faire du camping avec nous? Nous aimerions faire du camping ce week-end. Alors, tu voudrais faire du camping avec nous? Kemudian dijawab oleh teman kita. Désolé, je voudrais bien, mais j'aimerais voir mes parents. Désolé, je voudrais bien, mais j'aimerais voir mes parents. Dalam konteks ini saya ingin menunjukkan bahwa sekali lagi apabila konteksnya sudah spesifik menunjuk waktu tertentu, maka verba yang kita gunakan adalah aimer atau voudrait, vouloir yang dikonjugasikan dengan kondisional. Pemilihan voudrait dan aimerait tergantung dari pemilihan kita. Misalnya, pada saat kita mengatakan nous aimerions faire du camping ce weekend, kami ingin pergi camping weekend ini. Alors, jadi tu voudrais faire du camping avec nous? Kamu mau camping dengan kami weekend ini? Dijawab dengan désolé, sorry, maaf. Je voudrais bien, saya ingin sekali. Mais j'aimerais voir mes parents. Saya ingin sekali, tapi saya ingin bertemu atau mengunjungi orang tuaku. Selain menunjukkan adanya aimerait dan juga vouloir dalam konteks ini, saya ingin menunjukkan bahwa walaupun kita menggunakan konjugasi kondisional, aimerait ataupun voudrait, bisa kita tambahkan dengan menggunakan adverbial, bien, ataupun beaucoup sesuai dengan yang sudah kita pelajari ataupun yang sudah saya terangkan di penjelasan saya sebelumnya. Di dalam konteks yang ketiga ini saya memberikan dengan bien. Désolé, je voudrais bien. Ya, j'aimerais bien juga bisa kita gunakan dalam konteks ini. Oke. Berikutnya, vous aimeriez rester à la maison ce samedi soir?
Vous aimeriez rester à la maison ce samedi soir? Apakah kamu ingin tinggal di rumah saja kalau malam minggu? Kemudian, oh non, je n'aimerais pas rester chez moi. Je voudrais sortir. Jadi kalau tadi di awal saya bertanya, apakah kamu suka tinggal di rumah? Tadi jawabannya iya, saya suka tinggal di rumah kalau malam hari. Kemudian saya bertanya lagi, et vous aimeriez rester à la maison ce samedi soir? Kalau malam minggu, apakah kamu juga ingin tinggal sendiri di rumah atau di kos-kosan? Kemudian untuk malam minggu ini, non, tidak. Je n'aimerais pas rester chez moi. Di à la maison saya ganti dengan menggunakan pilihan kata yang lain, chez moi. Chez moi itu maknanya sama dengan à la maison de moi. At the home of me itu adalah kata chez moi. Non, je n'aimerais pas rester chez moi. Je voudrais sortir. Jadi yang biasanya kalau malam minggu tinggal di rumah nonton TV, jadi malam minggu ini dia ingin sortir, dia ingin keluar atau jalan-jalan ataupun juga bisa dikatakan hangout. Oke, jawaban yang kedua. Vous aimeriez rester à la maison ce samedi soir? Oui, je voudrais rester à la maison, mais c'est l'anniversaire de mon ami. Nous voulons sortir. Ya. Konteks di sini sebetulnya adalah dia sebetulnya ingin tinggal di rumah, tetapi malam minggu besok adalah ulang tahun pacarnya, sehingga mereka ingin jalan-jalan atau ingin keluar bersama. Jadi dalam konteks di sini adalah perhatikan kalimat yang kedua ya. Oui, je voudrais rester à la maison, mais c'est l'anniversaire de mon copain. Nous voulons sortir. Jadi sebetulnya sore ini atau malam minggu ini dia ingin untuk tinggal di rumah saja. Tetapi karena ini adalah ulang tahun dari pacarnya, maka mereka ingin jalan-jalan keluar bersama. Yang terjadi dalam konteks ini nantinya adalah di malam minggu dia tidak tinggal di rumah, tapi dia jalan-jalan keluar dengan pacarnya. Karena itulah konjugasi verba yang digunakan walaupun menggunakan hal yang sama yaitu vouloir, tetapi konjugasinya berbeda. Pada saat menyatakan harapan dikonjugasikan dengan kondisional je voudrais rester à la maison. Tetapi pada saat menyatakan hal yang nyata atau sebuah hal yang nanti akan terjadi, maka dikonjugasikan dengan menggunakan nous voulons sortir atau dikonjugasikan dengan indikatif présent gitu. Oke, saya berikan contoh di sini. Saya ingin propose atau menawarkan sebuah aktivitas kepada teman saya. Le week-end, j'aime rester à la maison. Mais ce week-end, je voudrais aller à la plage. Tu peux venir avec moi? Le week-end, j'aime rester à la maison. Mais ce week-end, je voudrais aller à la plage. Tu peux venir avec moi? Oke, jawab dengan j'aimerais bien, mais je dois partir à l'étranger. Jadi dia ingin sekali sebetulnya jalan dengan temannya tadi, maka dia jawab dengan j'aimerais bien. Tetapi tidak bisa karena je dois partir à l'étranger. Dia harus ke luar negeri. Nah, sehingga sekali lagi saya jelaskan di sini, apabila menyatakan sebuah aktivitas berupa kebiasaan, maka kita gunakan konjugasi dalam bentuk konjugasi yang indikatif présent atau konjugasi yang selama ini kita pelajari. Tetapi apabila menyatakan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang masih bermakna sebuah harapan, keinginan, ataupun kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada waktu tertentu, maka dikonjugasikan dengan menggunakan kondisional. Ya, jadi contoh yang nyata di sini yang lebih jelas, harapan saya lebih jelas dipahami adalah le week-end j'aimerais rester à la maison, mais ce week-end je voudrais aller à la plage. Tu peux venir avec moi? Jadi dia berharap untuk temannya bisa
bisa ikut pergi. Kalau temannya ikut pergi, bisa jadi weekend ini dia betul-betul pergi ke pantai. Tetapi jawaban temannya, je m'aimerais bien, saya ingin banget, mais je dois partir à l'étranger, tapi dia harus pergi ke luar negeri. Nah, pada saat tadi kita menawarkan temannya untuk ikut, kemudian dijawab dengan je dois partir à l'étranger, maka bisa jadi harapan untuk pergi ke pantai bisa jadi terwujud, bisa tadi tidak. Karena itulah masih menggunakan kondisional. Nah, di sini saya berikan contoh untuk konjugasi 3 kata kerja, yaitu vouloir, want, ingin, pouvoir, can, dapat, devoir, must atau have, harus, dengan konjugasi yang disebut dengan konjugasi indikatif présent atau konjugasi present. Saya berikan di sini karena ini adalah termasuk dari 3 kata kerja irregulier atau kata kerja yang tidak beraturan, tetapi mungkin nanti akan sering kita gunakan. Saya berikan contoh untuk pengucapannya. Saya baca mulai dari vouloir ke kanan. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Baik, nah itu tadi penjelasan-penjelasan secara praktis untuk penggunaan aimer faire pada waktu tertentu atau loisir dan souhait. Nah, apa yang harus kalian lakukan sekarang adalah kalian akan mengerjakan latihan tentang comprehension oral mengenai listening. Jadi silahkan dicari aktivitas ini di dalam modul kita, ada di lembar yang ketiga. Kemudian nanti silahkan di situ dilihat videonya. Nanti silahkan dilihat di materi kita di Google Classroom. Sudah saya berikan di situ untuk audio dan videonya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman videonya, silahkan dikerjakan di dalam modul kita. Kemudian berikutnya saya mempunyai juga di sini untuk penggunaan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya jelaskan. Ada juga di dalam modul kita, jadi silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik dijawab secara tertulis ataupun nanti juga silahkan seperti biasa Anda coba untuk Anda ucapkan, kemudian silahkan dikirim ke Google Class, ke WA group kita, nanti akan saya cek untuk pengucapannya. Nah, untuk latihan ini silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan berbarengan dengan mid semester kita minggu depan. Oke, voilà. Je pense que c'est tout pour les explications sur l'usage de souhait et loisir. Bon, je crois que ça suffit. Merci beaucoup. Au revoir et bon courage.